Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pagi ini kita akan sambung lagi risalah daripada 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana hari ini kita akan masuk salah satu daripada amalan sunnah yang mudah, ialah mengulang salat fardu untuk mendapatkan pahala berjemaah. Ini amalan yang ke-21. Jadi kita dengarkan dulu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmizi daripada Yazid bin Al-Aswad, katanya, syahidtu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa sallaitu ma'ahu salat as-subhi fi Masjidil Khayf falamma qada salatahu inharafa fa idza huwa bi rajulaini fi ukhra al-qaum lam yusalliya ma'ah faqala alayya bihima faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah inna kunna qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. Maksud hadis ni, kata Yazid bin Al-Aswad, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengerjakan haji. Nabi SAW ni dia kerjakan haji sekali dalam seumur hidup Nabi, iaitu dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhir. Dan Nabi menunaikan umrah ni sebanyak 4 kali dalam hidup Nabi. Jadi bila sebut hadis tu berkaitan dengan haji, maknanya sekali sajalah yang berlaku tu. Dan antara sahabat yang merekodkan perjalanan haji Nabi ni secara panjang lebar ialah sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Sebab tu kalau kita tengok hadis tentang haji ni, dia tak akan dapat kita temui melainkan daripada riwayat Jabir. Sebab tu dia ada satu kitab Syarah Sifat Haji Nabi berdasarkan hadis daripada Jabir. Sebab dia je yang rekod perjalanan daripada Madinah sampai balik semula ke Madinah. Perjalanan haji Nabi tu dia yang rekod komplit. Jadi Yazid bin Aswad ni salah seorang sahabat yang juga ikut Nabi mengerjakan haji. Dia kata ketika kami berada dengan Nabi dalam mengerjakan haji itu, fa sallaitu ma'ahu salat as-subhi fi Masjidil Khayf, maka aku bersalat subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu masjid yang bernama Masjid Al-Khayf. Falamma qada salatahu inharafa fa idza huwa bi rajulaini fi ukhra al-qaumi lam yusalliya ma'ahu
Apabila baginda selesai mengerjakan salat, baginda berpusing sedikit daripada kiblat. Tiba-tiba baginda ternampak dua orang lelaki di hujung kaum tidak bersalat bersamanya. Jadi dalam hadis ini dicerita, Nabi selesai salat subuh, Nabi pun tukar tempat duduk. Ini pun kalau kita tengok banyak riwayat yang menunjukkan bila dan bagaimana Nabi ni dia tukar tempat duduk. Sebahagian riwayat mengatakan Nabi tukar tempat duduk selepas selesai istighfar salasan. Nabi ni selepas selesai beri salam, maka para sahabat riwayat Nabi ni akan sebut apa lepas salat? Istaghfara salasan. Nabi akan beristighfar sebanyak 3 kali. Para rawi meriwayatkan cara kaifiat Nabi istighfar ni macam mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringkas. Habis 3 kali tu Nabi pun tukar tempat duduk. Kalau kita tengok riwayat ataupun syarahan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab di Fathul Bari, macam mana Nabi tukar tempat duduk, iaitu Nabi akan menghadap wajah makmum secara bertentangan, maknanya face to face. Bukan Nabi pandang belah kanan ataupun belah kiri, melainkan Nabi itu akan menghadap direct, maknanya menghadap direct makmum. Jadi itu kedudukan Nabi. Adapun kedudukan-kedudukan lain itu tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaiknya kita duduk dengan cara itulah kalau kita imam lah. Kalau kita jadi imam, selesai daripada kita salat, maka kita menghadap jemaah ataupun makmum yang salat sekali dengan kita, maka kita berwirid bersama-sama dengan makmum pada waktu tu. Kata Nabi, kata Yazid bin Al-Aswad, bila mana selesai Nabi salat, Nabi pun tengok ada 2 orang lelaki di hujung kumpulan yang ramai-ramai yang salat tu, lam yusalliya ma'ahu, maknanya dia mungkin duduk di belakang, tidak bersama dalam saf bersama dengan para sahabat yang baru selesai salat pada waktu tu. Faqala, maka kata Nabi SAW, alayya bihima. Tiba-tiba Nabi ternampak 2 lelaki di hujung kaum tidak bersalat bersamanya. Baginda bersabda, bawakan mereka berdua kepadaku. Maknanya Nabi perintahkan 2 orang yang tak salat tu dekat sikit dengan Nabi. Apa Nabi buat? Faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Mereka pun dibawa bertemu baginda dalam keadaan badan mereka menggeletar. Ini dalam hadis tersebut. Faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Datang dalam keadaan takut. Nabi SAW ni kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab di Syama'il Muhammadiyah ataupun mana-mana kitab yang cerita tentang raut wajah Nabi, bentuk tubuh badan Nabi, Nabi ni kalau orang tengok dia, muka dia lembut. Maknanya muka Nabi ni bukan muka yang orang takut, bukan muka bengis, bukan. Muka Nabi ni muka yang lembut. Tapi kalau Nabi tengok orang dan orang tu melakukan satu benda yang tak betul ataupun benda yang dia rasa salah, Nabi bukan buat muka, orang Terengganu kata backing lah, orang utara kata cengeng. Nabi tak buat muka macam tu. Tapi dia tengok tu, dia sendiri rasa takut. Ini dia panggil haibah yang ada dalam diri orang tu. Aura lah istilah kita, haibah. Sama macam yang berlaku pada Nabi Yusuf kalau kita baca Quran. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf ni bila mana dia muda remaja, dia ni orang yang handsome, orang yang smart. Dengan kecantikan rupa paras dia tu, ketika mana dia muda, boleh menimbulkan fitnah kepada orang yang melihatnya, terutamanya perempuan. Tapi bila mana dia jadi Khazainul Misr, yang menjaga perbendaharaan kerajaan Mesir pada waktu tu, menteri lah. Orang yang tengok muka Nabi Yusuf ni, pertama muka dia baguslah, muka dia cantik, tampan. Yang kedua, orang nampak haibah, dia punya kehebatan daripada muka tu, karisma dia tu nampak. Nampak dia tu berkaliber. Sama juga dengan Nabi. Bukanlah muka Nabi ni muka yang menakutkan. Berbeza dengan para sahabat.
Antaranya Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tu memang muka dia tu muka cengeng dah. Sebab tu riwayat sebut, kalau Umar dia lalu jalan-jalan di Madinah, bukan kata budak saja yang lari, orang tua yang duduk lepak luar-luar tu masuk dalam rumah semua. Dia rasa takut. Beza dengan muka Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar yang lalu, budak-budak suka pergi dekat sebab muka dia lembut. Okay. Tapi muka Umar dan muka Nabi bukan seperti muka Abu Bakar yang lembut sentiasa. Dia ada keadaan dia. Okay. Jadi bila mana Nabi kata, alayya bihima, datangkan dua orang tu dekat sikit dengan aku, maka dua-dua tu pun datang dengan dibawa oleh para sahabat yang lain. Maknanya para sahabat pergi turut dua orang tu yang duduk di ujung masjid mungkin, bawa jumpa Nabi biar duduk dekat sikit. Dan riwayat sebut, rawi tu sebut, Yazid bin Al-Aswad, dia kata tur'adu faraisuhuma, Allah Ta'ala jadikan dua orang lelaki tu jadi menggeletar badan dia, haibah, kehebatan yang ada pada diri Nabi. Faqala, maka kata Nabi SAW kepada dua-dua orang tu, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menghalang kamu berdua daripada solat bersama kami? Nabi cuma nak tanya soalan tu saja. Nabi bukan nak pukul ke ataupun nak takut-takutkan dua orang tu. Jawab dua orang tu, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dua-dua orang tu jawab, inna kunna qad sallaina fi rihalina, kami sesungguhnya telah pun salat di rumah kami ataupun kediaman kami. Qala, maka jawab Nabi SAW, fala taf'ala, jangan kamu lakukan demikian. Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Sekiranya kamu datang ke masjid, walaupun kamu dah salat di rumah, kamu datang ke masjid, orang masih lagi salat jemaah pada waktu tu, maka salatlah kamu bersama dengan mereka. Nabi kata fasalliya ma'ahum, salat kamu dua orang dengan kumpulan orang yang tengah salat dalam masjid tu, fa innaha lakuma nafilah, maka sesungguhnya salat kamu yang kedua ni di sini di masjid, dengan sebab meraihkan orang yang salat jemaah beramai-ramai ni, maka itu menjadi nafilah, sunat kepada kamu. Okay. Jadi hadis ni dia tunjuk pada kita tentang kita boleh mengulangi salat fardu yang sudah dilakukan untuk mendapat pahala lebih banyak dan lebih banyak lagi. Okay. Kita tengok pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama dia sebut budaya nasihat menasihati subur ketika zaman Nabi dan para sahabat. Teguran Nabi SAW kepada dua orang pemuda ini semata-mata mahu memberi pengajaran ilmu yang berguna kepada mereka berdua. Nasihat ini diterima dengan baik oleh kedua-dua pemuda ini. Tidak pula mereka itu bengkeng. Dia guna perkataan bengkeng dalam buku ni. Bengkeng ni Pantai Timur je sebut. Okay. Kalau orang Kelantan dia panggil perongoh. Pongoh. Terengganu pun sebut pongoh juga. Okay. Perongoh. Okay. Dengan berkata, apa nak kisah dengan kami yang dah salat ini? Itu masih ramai yang syirik di luar sana. Kenapa tidak tegur dan dakwah mereka? Okay. Ini pengajaran yang disebut oleh penulis. Okay. Dia kata, cara Nabi menasihat dan juga para sahabat dia menasihat orang-orang yang melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya ialah dengan Nabi nasihat direct ataupun sahabat dia nasihat direct. Okay. Antara benda yang tidak ada dalam cara nasihat para sahabat dan juga Nabi ialah sahabat dan Nabi ni kalau dinasihat orang secara terbuka, dia tak guna kaedah sukhriyah ataupun kita sebut hari ni sarkastik. Dia tak guna kaedah tu. Kaedah perli dia tak guna. Sebab kaedah perli ni tidak akan berjaya mengubah manusia, melainkan perli itu menyebabkan tersimpannya dendam ataupun rasa tak puas hati. Sebab tu kaedah perli ni tak akan pernah melahirkan generasi yang baik. Contoh kaedah perli. Okay. Datang masjid, kita tengah solat jemaah ramai-ramai, tiba-tiba ada sekumpulan yang datang juga masjid, dia tak salat jemaah, dia duduk belakang. Dia datang tu mungkin nak dengar kuliah
ataupun mungkin ada jamuan lepas tu yang mari. Jadi kita yang salat ni berkata, oh geng-geng tunggu nasi tu, apa hal tak salat? Perkataan tunggu nasi tu tak sedap. Orang-orang yang salat ada yang mungkin ketawa kecil dengar kita sebut macam tu, ataupun ustaz tu sebut macam tu. Ni apa geng duduk belakang salat tak tapi tunggu jamuan. Ini perkataan macam ni orang tu jadi terguris. Dia dakwah tu ataupun nasihat tak sampai, tapi perasaan tak puas hati yang datang. Kaedah ni kalau tengok baik di sekolah pun untuk kita tegar pada anak-anak sekolah. Anak kita ke sendiri, dia tak akan jadi benda tu. Jangan kita guna kaedah kita malukan dia di hadapan orang dengan cara tu. Kaedah tu tak akan menyampaikan nasihat tu ke dalam hati orang yang kita nak nasihat tu. Melainkan dia melahirkan orang yang berjiwa tegang, tak puas hati. Dan akhirnya sarkastik ni akan berulang dan berulang lagi. Bila mana dia besar, dia guna kaedah tu untuk dia tegur orang. Sebab tu kalau tengok ramai sebahagian pendakwah hari ni, kalau dia buat status apa-apa, status tu ada unsur sarkastik ujung dia, menyebabkan jadi sinis orang baca, dan orang nampak dia tuju ke mana. Jadi itu bukan kaedah yang betul. Sebab tu Nabi kalau dia nak tegur orang, dia tak akan sebut nama direct, ataupun dia sebut kebiasaan orang tu sehingga orang tahu. Walaupun tak sebut nama, dah tahu dah siapa tu. Melainkan Nabi akan sebut, fama balu hadzal qaum, apa masalah dengan kumpulan ni. Nabi tak sebut nama, Nabi sebut macam tu je. Ini cara kita boleh tengok keikhlasan orang tu kalau dia nak tegur orang. Itu cara yang betul, itu kaedah yang betul. Tidak menimbulkan sukhriyah, maknanya rasa ada satu kumpulan yang terhina di hujung tu. Itu bukan kaedah yang betul. Jadi banyaklah contoh-contoh sukhriyah ni, saya tak nak sebut. Cuma nak beritahu sukhriyah ni lah kalau kita guna dalam pendidikan apa semua, dia tak akan berjaya. Dia menyebabkan budak tu akan rasa diri dia tu dipermalukan di depan khalayak ramai. Itu bukan kaedah yang betul. Yang kedua yang disebutkan sini, hadis ini menunjukkan penghormatan para sahabat kepada Nabi SAW sehingga mereka menggeletar takut apabila dipanggil oleh baginda. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Dia sebut sini bahawasanya menggeletarnya dua orang sahabat ni dengan sebab tingginya penghormatan para sahabat kepada Nabi. Rasa takut, rasa segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi itu bukanlah orang yang terlalu protokol, terlalu susah nak berurusan dengan dia. Bahkan Nabi sangat mudah. Tapi kehebatan yang ada pada diri Nabi itu menyebabkan orang jadi segan dengan Nabi. Hadis ini menjadi dalil bahawa seseorang perlu bertanya dahulu tentang sebab berlakunya sesuatu tindakan yang dianggap tidak baik. Kemungkinan pelakunya ada uzur atau sebab yang munasabah. Okay. Pengajaran yang ketiga ni paling banyak lah yang kita boleh guna untuk zaman kita ni. Hadis ni dia kata jadi dalil bila mana tengok orang buat satu keadaan, satu benda, kita kena tanya dulu apa sebab yang menyebabkan dia buat benda tu. Takut-takut dia ada keuzuran di atas apa yang dia buat, ataupun dia ada alasan yang munasabah. Hari ni benda ni lah yang paling susah untuk kita tatbikkan ataupun untuk kita buat. Kita tengok satu orang dia upload satu gambar yang boleh menimbulkan macam-macam spekulasi. Sebab zaman kita ni zaman media sosial, zaman bukan orang kurang sangatlah nak tengok apa yang kita buat harian ni. Apa yang dia buat harian tu dia gambarkan dalam bentuk media sosial dia. Kalau orang yang ada FB, Facebook, situlah tempat dia upload. Instagram, situlah. Okay. Setiap gambar yang dia upload tu memungkinkan orang boleh faham macam ni dan orang boleh faham macam ni. Okay. Jadi dengan sebab dunia hari ni, dunia yang luas seperti itu, satu gambar orang boleh komen, orang boleh share, dan orang buat tafsiran apa yang dia faham daripada gambar tu. Tapi yang sebenarnya kita kena tahu, pemilik yang paling faham situasi situ ialah pemilik gambar tu sendiri. Apa yang dia buat? Cuma dalam masa yang sama, orang yang nak upload sesuatu ni kena fikir jugalah, bila mana dia upload sesuatu, apa kesan daripada dia upload tu orang boleh faham macam mana. Sebab tu dia ada satu kisah Al-A'mash ni dia berguru dengan Ibrahim An-Nakhai.
Al-A'mash ni seorang guru hadis yang hebat lah. Nama dia Sulaiman bin Mihran. Dia berguru dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni dia di akhir hayatnya dia buta. Totally buta dan kena pakai tongkat. Al-A'mash ni pula, anak murid dia Sulaiman bin Mihran ni, dia rabun. Tok guru buta, anak murid rabun. Jadi dua-dua orang ni berjalan. Ni riwayat sebut dalam Syiar Alam An-Nubala pun ada sebut. Dua-dua orang ni bila mana dia berjalan nak sampai satu tempat yang orang ramai, kawasan pasar mungkin. Maka Ibrahim An-Nakhai, guru kepada A'mash ni, dia kata kita berpisah, kita jangan jalan sekali. Maka kata Al-A'mash, sebab apa? Supaya orang-orang ramai tu tak akan perli kita ataupun tak akan kata pada kita, apa punya orang buta dituntun oleh orang yang rabun. Maknanya kalau orang buta nak suruh orang tunjukkan jalan, cari orang yang celek, jangan ambil orang yang rabun. Sebab dua-dua boleh sesat. Okay. Maka kata A'mash, anak murid dia ni, biarlah orang nak kata. Orang kata pada kita, dia kata benda tak betul, dia kutuk kita, kita dapat pahala. Itu kebiasaan orang kita. Biar apa orang nak kata, kita buat je. Yang penting kita dapat pahala. Okay. Kata guru dia Ibrahim An-Nakhai, alangkah baiknya kita tidak menyebabkan orang tu dapat dosa kerana kita. Jadi ini benda kita nak tunjuk. Nak buat satu benda tak salah pun, memanglah pemilik media sosial tu, akaun tu, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Dia nak upload apa, silakan, tak ada orang nak marah pun. Okay. Cuma dia kena fikir juga satu bahagian, kalau aku upload macam ni, apa orang boleh faham daripada apa yang orang tengok pada gambar ni? Adakah orang semua akan berfikir dengan husnuzan, dengan sangkaan baik, ataupun di sana akan ada orang yang nak buat spekulasi di atas gambar tu? Ini benda yang kita kena fikir jugalah. Kita kena nampak supaya kita tahu bahawasanya untuk buat satu benda tu kita kena fikir, kita tak jadi pembuka kepada fitnah-fitnah sehingga orang boleh fikir pelik terhadap apa yang kita buat. Seterusnya pengajaran yang disebut sini, hadis ini menjadi dalil bahawa antara tugas pemerintah dalam sebuah negara Islam adalah menggalakkan rakyatnya mengamalkan amalan sunat. Kerajaan Islam tidak hanya perlu menumpukan kepada kebajikan fizikal semata-mata, kerana ini akan menyuburkan sifat materialistik dalam kalangan masyarakat. Tetapi tidaklah bermakna soal kebajikan dan bantuan fizikal kepada rakyat diabaikan terus. Bantuan kebajikan fizikal dan spiritual juga mesti dilakukan dengan seimbang. Antara yang dia sebut sini, dalam hadis ni nak tunjuk pada kita bahawasanya bagaimana seorang pemimpin, dia juga perlu kempen kepada rakyatnya untuk melakukan amalan sunat. Sebab Nabi sini, Nabi sudah berada pada kedudukan pemimpin negara pada waktu ni. Nabi sudah berada pada kedudukan seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu dia kena memastikan rakyat dia ni melakukan amalan sunat dan kenal amalan-amalan sunat yang dia kena buat. Sebab tu para ulama sebut, antaranya Ibnu Hajar, Al-Mawardi pun ada sebut, setinggi-tinggi pemimpin, maka pemimpin itu perlu menjadi imam kepada salat rakyatnya. Itu setinggi-tinggi pemimpin. Itu yang paling aula dan paling afdal. Maknanya pemimpin, raja ke, sultan ke, Perdana Menteri ke, menteri ke, mereka inilah yang paling afdal untuk jadi imam kepada rakyatnya, khususnya imam dalam salat. Sebab tu Nabi dia tunjukkan contoh, Nabi akan jadi imam dalam semua salat. Salat fardu ni, berjamaah ni, Nabi yang pimpin. Apa hikmah dia yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi? Hikmahnya bila mana pemimpin yang jadi imam salat berjamaah ni, rakyat yang tak datang, sifat takut dia tu terhadap tidak salat berjamaah lebih tinggi berbanding orang lain yang jadi imam, yang ambil tindakan. Tuan-tuan boleh bayang, saya selalu sebut benda ni, tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan salat yang jadi imam Perdana Menteri ataupun yang di Pertuan Agong, ini kita ambil uruf Isyak, bila mana dia paling, dia kalih tempat duduk, dia tengok mana menteri yang tak mari solat fardu.
Dia boleh ambil tindakan tak? Dia boleh ambil tindakan sebab dia pemimpin tertinggi. Sebab tu hikmah yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi Ibnu Hajar, bila mana Nabi paling, Nabi boleh tengok sahabat mana yang tak datang, dan Nabi boleh tanya. Dan kapasiti kuasa yang ada pada Nabi tu, Nabi berani untuk tanya, sebab Nabi pemimpin. Tuan-tuan boleh bayang, kalau yang jadi imam tu ialah yang di Pertuan Agong ke, Perdana Menteri ke, dia tengok jemaah kurang, dia berani tak nak tanya, ni sebab apa jemaah kurang ni, sibuk pergi ke mana? Dia berani tanya. Dan kalau kawan tu pergi buat urusan yang tak tahu, tak ketahuan hala duk buat, dia boleh ambil tindakan dan dia boleh ubah perkeliling. Dia tahu kawan tu mengular ke apa, ni tanya, ni menteri kabinet ni ramai, lantik ramai, solat tak ada, gimana? Boleh ambil tindakan. Okay. Tapi kalau yang jadi imam tu orang muda 20-an, yang jadi makmum tu menteri raja, dia boleh tanya, ni raja negeri ni mana tak datang? Dia pula kena masuk jail, tanya lebih kurang. Okay. Tapi kalau yang buat tu ialah orang tertinggi, yang buat tu orang tertinggi, maknanya orang akan nampak azamatis salah, kedudukan salat tu tinggi. Tapi kalau orang-orang biasa, kalau saya yang jadi imam, orang boleh curi pun selipar kita. Tiba-tiba kita tanya, ni raja negeri ni mana tak salat? Kita tak akan boleh sebut benda tu. Okay. Sebab tu kalau tengok, pemimpin dia bukan hanya kempen untuk beri bantuan material saja. Ada orang yang susah, kita beri bantuan. Itu salah satu daripada tanggungjawab pemimpin. Antara tanggungjawab pemimpin ialah memastikan rakyat di negeri itu yang beragama dengan agama Islam, dia mendirikan agamanya, iaitu dia salat, dan kenal amalan-amalan sunat. Maknanya boleh pimpin, boleh tunjuk, ini sunnah-sunnahnya. Okay. Seperti mana yang Nabi tunjukkan kepada dua orang sahabat ni. Seterusnya dia sebut sini, hadis ini menjadi dalil bahawa dibenarkan seseorang itu salat sunat di belakang orang yang salat fardu, dan begitulah sebaliknya selagi mana bentuk salatnya sama. Jika bentuk salatnya berbeza, maka tidak dibenarkan seperti salat zuhur di belakang orang yang salat jenazah. Okay. Dalam ni dia sebut pada kita bahagian ni, dia kata bahawasanya hadis ni dia jadi dalil seseorang tu dia boleh salat sunat di belakang orang yang salat fardu berjemaah. Sebab dua orang ni dia dah salat sunat, dua orang ni dia dah salat sunat, dan lepas daripada tu dia tak salat, datang masjid dia tak salat, dengan alasan dah salat fardu, dan dia rasa orang yang salat ni salat fardu, dia tak perlu ikut. Sebenarnya kita boleh ikut. Dan sebenarnya kalau kita tengok, saya nak sebut teruslah, sebab kalau kita nak baca satu persatu pandangan ni agak panjang, tapi kita bacalah sikit kalau mana yang sempat. Okay. Kalaupun orang tak salat jemaah, contoh salat jemaah dah selesai, salat jemaah dah selesai dah. Okay. Tiba-tiba ada orang datang lambat, terserempak dengan kita tanya, orang dah habis dah salat jemaah? Dah habis dah. Dia pula seorang je yang tak salat lagi, orang lain semua dah salat. Lalu dia pun ajak kita, jom salat jemaah sekali dengan saya. Kita dah salat dah ni, kita boleh salat sekali lagi dengan dia. Boleh salat sekali lagi dengan dia, untuk jadikan dia tu dapat pahala berjemaah. Okay. Boleh, kita boleh ulang walaupun tak ada kumpulan dah. Lepas selesai kita salat dengan dia, ada pula seorang lagi baru datang. Dia pun sapa kita, tak sapa kawan tu. Dia pun tanya, orang dah habis dah salat? Dah habis dah salat. Jom salat dengan saya. Okay, kali kedua pula kita salat. Salat sekali lagi dengan dia. Selesai, datang pula seorang lagi. Sapa kita juga, tak sapa orang lain. Tanya, orang dah salat? Ya, dah salat dah. Kita waktu tu geleng kepala, 3 kali dah aku kena. Masuk kali keempat memang aku tak akan join dah. Okay. Kadang-kadang berat juga, kena pula salat zuhur pula dulu tu. Nak buat tu boleh lah, tapi bagi-bagilah sikit. Janganlah ambil kat kita, so kadang-kadang kita ada urusan kerja pun semua. Cuma nak beritahu benda tu boleh diulang. Dan setiap kali kita ulang tu dia jadi nafilah, salat sunat. Dia jadi salat sunat kepada kita. Dia tak akan jadi salat fardu. Sebab salat fardu tu kita dah cover untuk kali pertama tu. Sunat bagi seseorang yang telah melakukan salat untuk mengulangi salatnya semula, tetapi ulama berbeza pandangan dalam beberapa isu berkaitan dengan hal ini. Okay. Yang pertama dia sebut sini, jenis salat yang diulang. Ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Pendapat pertama,
Mazhab Syafi'i mengatakan semua salat fardu boleh diulang semula jika ada jemaah baru. Dalilnya ialah hadis ini yang membenarkan pengulangan salat subuh walaupun sahabat Nabi ini telah pun melakukannya. Jadi mazhab Syafi'i kata mana-mana salat sunat yang telah kita lakukan kita nak ulang lagi. Dengan sebab ada jemaah yang salat, benda tu dibenarkan. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, mazhab Hanafi pula berpandangan bahawa salat yang boleh diulang hanya zuhur dan isyak sahaja. Zuhur dan isyak. Subuh dan asar tidak boleh diulang kerana tiada salat sunat selepas kedua-dua salat ini. Maknanya kalau orang datang salat subuh ikut pandangan mazhab Hanafi ni, dia datang lewat, jemaah kali pertama dah habis, dia sapa kita, jom salat jemaah sekali dengan saya, tak boleh. Boleh mengelak jumpa dah dalil mazhab Hanafi. Kena waktu zuhur dengan isyak, kita tak bagi. Kita tak boleh, tak boleh. Saya Hanafi untuk hari ni. Esok baru Syafi'i. Okay. Sebab hari tu ada urusan kot. Okay. Nak suruh, nak ajak solat zuhur sekali, ajak orang lain. Okay. Zuhur dan isyak. Ini zuhur dan isyak yang boleh diulang, zuhur dan isyak. Yang tak boleh subuh dan asar. Maknanya kalau dia datang waktu subuh dan asar, benda tu tak boleh. Okay. Sebab lepas solat subuh dan lepas solat asar ni tidak ada solat sunat dah. Jadi yang boleh diulang hanyalah zuhur, isyak. Tapi maghrib dia tak sebut sini. Mungkin kena cek balik. Manakala solat maghrib pula, solat yang bilangannya ganjil, jika diulang maka ia menjadi genap. Itu pandangan Hanafi. Tak boleh jugalah. Maka jika dia mahu mengulang solat maghrib, hendaklah menambah 1 rakaat lagi setelah salam imam. Sebab orang yang salat maghrib, dia salat 3 rakaat. Kalau diulang sekali lagi jadi 6, genap tambah balik. Ini pandangan mazhab. Dia macam banyak sikit lah. Okay. Pendapat yang ketiga, mazhab Maliki pula mengatakan sunat mengulang semua salat kecuali maghrib. Maliki kata semua boleh kecuali maghrib. Syafi'i kata semua boleh. Hanafi kata salat subuh dan asar je yang tak boleh. Zuhur dan isyak boleh. Maghrib boleh ulang tapi kena tambah 1 rakaat. Bagi ganjil juga. Okay, itu pendapat Hanafi. Pendapat Maliki kata semua boleh ulang kecuali maghrib. Ini kerana mereka beranggapan mengulangi salat sunat tidak terdapat dalam amalan ahli Madinah. Itu pandangan Malikiyah. Pentarjihan yang disebut sini, setelah meneliti pandangan-pandangan ini, penulis mendapati pandangan mazhab Syafi'i yang lebih kuat dan kukuh. Maknanya boleh guna semua. Boleh ulang semua. Maknanya kalau orang minta kita salat sekali lagi ataupun kita sendiri nak ulang salat sekali lagi bila mana tengok ada jemaah, maka benda tu dibenarkan. Kita boleh ulang selama mana salat tu wajah dia sama. Kita boleh tumpang orang untuk salat jemaah. Contoh kita tak salat lagi maghrib, tak salat lagi isyak. Kalau bulan Ramadan, datang-datang orang salat tarawih. Masuk sekali dan kita niat salat isyak dan kita salat, tak ada masalah. Benda tu dibenarkan. Yang tak bolehnya salat yang wajah dia beza. Contoh kita tak semayang lagi zuhur, tengok ada jemaah tengah salat tapi salat jenazah, kita pun masuk sekali, tunggu rokok tak rokok, tunggu rokok tak rokok. Yang tu tak boleh ikut lah. Dah tengok ada jenazah kat depan, tak payah nak ikut jemaah lah. Okay. Jadi itu wajah-wajah salat yang sama, maka dianya dibenarkan. Syarat mengulangi semua salat, ulama bersepakat bahawa tidak dibenarkan mengulangi salat fardu tanpa sebab. Namun jika mengulangi salat fardu kerana inginkan pahala berjemaah, maka ulama berbeza pendapat tentang syarat untuk mengulangi semua salat yang telah dikerjakan. Okay. Pendapat pertama, mazhab Maliki meletakkan syarat bahawa untuk mengulangi salat fardu, mestilah salat yang pertama itu dikerjakan bersendirian di rumah. Ini pendapat Maliki. Nak ulang boleh dengan syarat kita salat di rumah seorang diri. Jika solat pertama tadi sudah dilakukan berjemaah di masjid, maka tidak disunatkan mengulangi solat berjemaah semula. Kalau kita salat dah berjemaah, tiba-tiba tengok orang musafir datang, kita salat sekali lagi dengan dia, itu tak boleh di sisi pandangan Maliki. Mazhab Syafi'i berpandangan bahawa syarat untuk mengulangi salat fardu dalam kes ini ialah salat yang ingin diulang itu dilakukan berjemaah. Mereka tidak meletakkan syarat salat pertama itu mesti dilakukan bersendirian. Malah jika seseorang yang salat berjemaah, kemudian ada jemaah lain yang mendirikan salat juga, dia disunatkan mengulangi salat itu. Syafi'i dia open lah bab ni. Kita dah salat dah subuh sekali, tiba-tiba tengok ada lagi orang yang tak salat, tengah salat di belakang, baru salat, kita boleh join sekali lagi. Itu pendapat
Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Asy-Syaukani meletakkan syarat salat kedua yang ingin diulang itu mestilah dilakukan secara berjemaah di masjid. Jika salat itu dilakukan bukan di masjid, maka ia tidak boleh diulangi. Itu pendapat Syaukani. Maknanya kalau kita tengok yang salat yang kali kedua tu di masjid, maka dipersilakan. Tapi kalau orang salat tempat lain, maka itu tidak perlu diulang. Jadi selesai kita punya perbahasan berkenaan dengan sunnah yang ke-21 ni. Bila mana kita salat jemaah dah, maka kita boleh salat sekali lagi mengikut pendapat-pendapat yang dah kita sebut lah. Tapi kalau kita nak pegang pendapat lain, itu dibenarkan, tapi tarjihnya ialah mazhab Syafi'i kita boleh ulang. Sebab ianya ialah nafilah. Kita ambil satu lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sunnah yang kedua ni membaca surah Baqarah di rumah. Hadis tu dia sebut, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Apa pengajaran hadis ni? Pengajaran hadis ni disebut sunat membaca Al-Quran selain daripada mengerjakan salat-salat sunat di rumah, supaya ia hidup dengan zikir dan ibadah. Hadis nak sebut pada kita, rumah ni kita bacakan Al-Quran. Bukan kita pasang bacaan Quran, tapi kita bacakan Al-Quran. Hari ni orang dia ada satu perangai, dia suka pasang bacaan Quran MP3 ke apa. Tak salah pun. Cuma nak beritahunya, bila mana kita pasang, kita tak beri perhatian pada bacaan tu, dia macam tak ada apa-apa pun sangat. Kita hanya menukar suasana rumah yang sebelum ni tidak ada apa-apa bunyi, ataupun dia ada bunyi lain, bunyi muzik, kita jadikan bunyi dia tu bunyi Quran. Bunyi dia tu bunyi Quran. Tapi orang yang ada dalam rumah tu, bila mana bunyi Quran tu ataupun alunan Quran tu dialunkan, tak ada buat apa-apa pun, sembang macam biasa, tak ada kesan. Sebab tu ada orang dia nak pergi kedai makan, dia tengok kedai makan tu pasang Quran tak, baru pergi makan. Kalau tuan-tuan tengok belah-belah KL, kedai-kedai mamak, tokek dia Hindu dia pasang Quran. Yang pergi makan tu syok, tengok ayat Quran banyak gantung. Lepas kena tangkap baru tahu tokek dia Hindu. Orang kita ni dia tak boleh, dia terpedaya dengan bacaan Quran. Tuan-tuan tengok orang pergi mana-mana, rumah bomoh pun pasang Quran. Rumah bomoh tapi nak suruh orang datang dia pasang Quran. Tapi dia tu duk berlumang dengan syirik lah. Rumah tu suasana dia jadikan suasana ada bunyi Quran. Tapi adakah dia al-intifa' bi qira'atil Quran? Dia ambil manfaat dengan bacaan Quran. Sebab tu kena ada beza antara dengar Quran dengan pasang Quran tu. Yang terbaik ialah kita baca. Sebab bila mana kita baca, automatik kita beri perhatian pada bacaan tu. Walaupun kadang-kadang kita punya pemikiran tu ataupun fikiran kita tu melilau ke lain, tapi dia adalah konsentrate pada bacaan tu. Nabi SAW menyamakan rumah yang tidak dilakukan padanya ibadah seperti kuburan, kerana kubur adalah tempat mayat yang telah terputus amalannya. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran ialah seperti kubur, Nabi kata. Sebab apa? Sebab kubur ni ialah bukan tempat orang baca Quran. Orang yang dimasukkan situ ialah orang dalam kubur tu lah. Orang dalam kubur dia tak akan baca Quran dah, sebab dah habis dah waktu untuk baca Quran. Adapun orang atas dunia nak baca Quran pada orang yang mati, itu khilaf di kalangan para ulama. Yang mana kita tahu pendapat yang masyhur, Imam Ahmad kata boleh baca Quran pada orang yang dah mati sampai pahalanya. Itu pandangan bacaan Quran sahaja, bukan bacaan benda lain. Amal ibadah yang akan menjauhkan seseorang daripada syaitan. Dalam hadis ini terdapat anjuran membaca surah Baqarah untuk menghalau syaitan daripada rumah. Hadis ni dia cerita pada kita bahawasanya kelebihan baca surah Baqarah dalam rumah ni, syaitan akan keluar. Sebab tu antara cara nak halau syaitan dalam rumah ni ialah kita baca surah Baqarah. Surah Baqarah ni panjang, 248 ayat. 200 lebih. Bukan 48, 200 lebih lah, 286 ayat. Maknanya surah yang paling panjang dalam Quran. Sebab tu saya ingat saya pernah dengar kuliah Datuk Dr. Basit, dia sebut
Orang kita dia suka pilih surah lain, surah Yasin ke apa, ikut surah lain yang lebih pendek. Okay. Dia begini tuan-tuan, surah dia katalah surah Baqarah ni dia panjang. Sebab apa? Syaitan keluar. Sebab syaitan tunggu nak berhenti, kawan tu tak berhenti. Tunggu bila dia nak stop baca Quran kan? Tak stop lah, kali syaitan keluar lambat sangat. Kalau surah Yasin tu dia pendek lagi, sempat lagi syaitan tunggu. Dan lagi ni sekali pusing ni. Okay. Tapi Baqarah dia panjang, dia nak hampir 3 juzuk. Lama. 1 juzuk bagi bacaan orang biasa 1 jam. Kalau 2 juzuk lebih dekat dengan 3 juzuk 3 jam. Lama. Sebahagian riwayat kata rumah ni nak syaitan keluar, Baqarah dan Ali Imran dua-dua 286 tambah lagi 200. Maknanya 5 jam. 5 jam memang syaitan boleh lari ya. Kalau orang tu dia konsisten baca, tak berubah, syaitan duk tunggu bila dia nak berhenti. Mengantuk pun tidak, lengah mulut pun tidak. Lah kali syaitan keluar. Itu dia sebutlah. Cuma nak beritahu pada kita, hakikat yang Nabi sebut, rumah tu akan keluar. Dibaca, tuan rumah yang baca, bukan dibacakan surah Baqarah. Tapi tuan rumah tu baca sendiri, maka itulah yang paling mujarab sekali untuk menghalau gangguan dalam rumah, ialah dengan kita baca surah Baqarah. Maknanya tuan rumah yang baca. Tak perlu panggil orang, kita baca sendiri. Panggil orang, bagi sikit-sikit tak aci. Ada orang dia bagi surah Baqarah ada berapa muka surat? 50 muka surat, 50 lebih. Cari 50 orang baca satu muka surat seorang. Tak adil tak? Kaedah tu tak adil. Dia kena dia yang baca. Yang baca keseluruhan, whole surah tu dia baca. Kalau dia nak suruh anak-anak dalam rumah, ahli rumah tu okey, tapi dia jemput orang luar sebab nak jimat masa. Orang yang bukan duduk rumah tu. Jadi dia tak jadi ya, kurang ampuh sikit. Okey. Jadi itulah kita punya perbahasan perkongsian kita pada pagi ini. 2 amalan sunnah tu mengulangi salat fardu sebagai salat sunat, dan yang kedua ialah membacakan rumah dengan surah Baqarah. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada kita. Kita berpada situlah tu untuk pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.